Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar satu tajuk daripada tajuk-tajuk tingkatan 4, itu pada pelajaran yang ke-12 berkaitan dengan hindari ajaran sesat. Ajaran sesat ini merupakan suatu ajaran, dari sudut takrifannya, ia merupakan satu ajaran yang ia didakwa. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya dia bukan daripada ajaran Islam atau dia menyeleweng daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi jika ditanya apa takrifan berkaitan dengan ajaran sesat, ajaran yang mendakwa bahawa dia adalah merupakan ajaran Islam, tapi pada hakikatnya dia terseleweng daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Cerita berkaitan dengan ajaran sesat ini telah pun diisyaratkan oleh Rasulullah SAW satu ketika mana berlakunya perbualan di antara Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah dan akhirnya terdapat satu jawapan yang diberikan oleh baginda Nabi SAW dengan sabdanya, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Nanti ada kaum, ada puak yang mengajak bukan kepada hidayah Allah, bukan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Sebahagiannya kamu kenal mereka ini memang ajaran sesat. Sebahagiannya kamu tidak kenal. Kenapa kita tak kenal? Kerana sebahagian daripada ajaran sesat, fahaman-fahaman yang sesat, ianya tersembunyi di dalam hati manusia. Kita tidak dapat mengetahui apa yang terdapat dalam hati seseorang. Melainkan apa yang dicakapkan, apa yang dilakukan, barulah kita tahu bahawa mereka mempunyai pegangan-pegangan yang terseleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbualan itu berlangsung sehingga ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab oleh Rasul, na'am, ya, du'atun ala abwabi jahannam. Nanti ada suatu puak, du'atun, pendakwah-pendakwah. Mereka ini di mana? Abwabi jahannam, berada di pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Sesiapa yang menyahut seruan mereka, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ini merupakan ajaran-ajaran yang mana telah diisyaratkan secara umumnya oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai orang yang beriman meyakini tentang ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita mengelak diri daripada terjebak dengan ajaran-ajaran yang sesat itu. Untuk mengenali ajaran-ajaran sesat itu, kita kena tahu sedikit sebanyak. Kita kena tahu tentang ciri-ciri yang terdapat pada ajaran sesat. Ciri yang pertama, iaitu kita lihat dulu ciri dari sudut aspek Al-Quran dan hadis. Kerana dibahagikan kepada, dalam buku teks kamu dibahagikan kepada 4 bahagian. Aspek Quran dan hadis, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak. Jadi aspek yang pertama, dari sudut Al-Quran dan hadis, ciri ajaran sesat ini mereka memahami dan mentafsir Al-Quran mengikut logik akal semata-mata. Tidak ikut disiplin ilmu dan tafsiran yang telah pun dibuat oleh para ulama yang terdahulu yang benar-benar memahami tentang Al-Quran. Sebagai contoh, mereka mentafsirkan ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah SWT berfirman menyatakan bahawa sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepadamu yakin. Lalu mereka menterjemah dan mentafsir bahawa kita ini wajib menyembah Allah, beribadat kepada Allah sampai kepada tahap kita merasa yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah. Lepas tu kita tak perlu nak ibadat lagi, tak perlu nak solat lagi, tak perlu nak puasa lagi. Sebab apa? Kita dah sampai ke tahap yakin. Sedangkan para ulama muktabar menterjemah al-yakin di situ bukan makna keyakinan. Al-yakin di situ dengan makna mati.
iaitu sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepadamu yakin, iaitu datang kepadamu mati. Kerana mati itu tidak ada seorang pun yang tidak yakin dengannya. Tanyalah seorang budak kecil pun, suatu hari kamu akan mati atau tidak? Ya, satu hari pun kami akan mati. Kecil, besar, tua, muda, semua yakin bahawa suatu hari mereka akan mati. Jadi, al-yaqin dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi bukan memberi makna keyakinan, tetapi memberi makna semua manusia akan mati. Kerana cerita tentang kematian itu merupakan cerita yang diyakini oleh semua manusia yang hidup di atas muka dunia ini. Ajaran yang memahami dan mentafsir Al-Quran secara sendiri ini, secara logik akal ini, kalau dulunya kita boleh kaitkan dengan ajaran yang dinamakan dengan ajaran taslim. Satu ajaran sesat nama dia taslim. Yang kedua, ciri yang kedua meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ada Quran zahir, ada Quran batin. Orang biasa ni baca Quran zahir je. Dia yang special baca Quran, ada memahami Al-Quran yang batin. Bila kita tanya mana Quran batin, dia pun tak boleh nak tunjuk mana yang ada Quran batin tersebut. Yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Ini golongan anti hadis. Mereka berpegang pada Quran sahaja. Mereka kata kita hanya yakin kepada Quran sahaja. Hadis kita tak percaya. Kerana hadis mungkin ada kesilapan, ada penipuan. Sedangkan hadis yang datang pada kita mempunyai disiplin ilmu untuk sampai dengan sangat ketat. Hanya hadis-hadis yang dipercayai ataupun sangat diyakini sahaja yang diguna sebagai sumber bagi perundangan atau sumber bagi hukum syarak yang kita amalkan pada hari ini. Jadi, jika seorang itu menolak hadis, maka dia akan menolak banyak perkara. Kerana sebagai satu contoh, Al-Quran hanya menceritakan tentang suatu ibadat itu secara umum sahaja. Dalam bab solat, Allah SWT memerintahkan kita agar kita menunaikan solat. Aqimis solat wa atuz zakah. Tunaikanlah solat, keluarkanlah zakat. Solat yang kita nak tunaikan itu tidak ada perinciannya, melainkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Rasulullah bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jika seseorang itu menolak hadis, maka dari mana solatnya nak ditunaikan? Bagaimana cara menunaikan solat? Kerana Al-Quran tidak pernah menerangkan tentang cara menunaikan solat. Itu semua terdapat dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aspek Al-Quran dan hadis. Kita masuk kepada aspek yang kedua, itu aspek akidah. Aspek akidah iaitu pertamanya mengaku menjadi nabi atau rasul. Ini banyak, terus sangat banyak dalam ajaran-ajaran sesat. Kebanyakan daripada mereka, ketua mereka mengaku menjadi nabi, bahkan ada di kalangan ketua mereka yang mengaku menjadi Tuhan. Yang mengaku menjadi wakil Tuhan, bahkan menjadi Tuhan. Kerana itu sebahagian daripada murid-murid mereka. Contohnya anak-anak murid kepada Ayah Pin, yang kamu mungkin selalu dengar nama dia disebut. Di antara murid mereka yang mengatakan bahawa Ayah Pin ini memang Tuhan. Ini satu bentuk ajaran sesat. Yang kedua, mendakwa diri atau guru sebagai Imam Mahdi. Mendakwa dirinya ataupun gurunya merupakan Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi ialah orang yang akan nanti diutuskan di akhir zaman. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW pernah sebut, akan ada nanti suatu orang yang akan bangkit di akhir zaman, yuwati usmuhu ismi. Namanya itu sama dengan nama aku, kata Nabi. Keturunannya juga adalah merupakan daripada keturunan Quraisy. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah yang akan bangkit di akhir zaman nanti, di mana bila bangkitnya Imam Mahdi akan tibalah masa kemunculan Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa AS ke muka dunia ini untuk memerangi Dajjal itu. Seterusnya, ciri aspek akidah yang ketiga, yang keempat, memuja makhluk untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Dipujanya guru dia, dipujinya gurunya itu sampai kepada peringkat kadang-kadang gurunya itu tidak melakukan kesalahan ataupun dipanggil sebagai maksum, sebagaimana yang terdapat sebahagian daripada ajaran Syiah Imamiyah, Syiah yang menganggap bahawa ada 12 orang imam mereka.
Yang mana imam-imam ini semuanya adalah maksum, tidak melakukan kesalahan sebagaimana para nabi alaihimussalatu wassalam yang pernah diutuskan oleh Allah. Nabi ini sifatnya maksum, iaitu dia ni Allah jaga dari melakukan sebarang kesalahan dan dosa. Maka mereka pun mendakwa ketua-ketua mereka juga seperti Nabi, tidak melakukan kesalahan dan dijaga oleh Allah daripada melakukan kesalahan dan dosa. Seterusnya ciri aspek akidah yang seterusnya iaitu mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Ini satu bentuk pluralisme agama yang mengatakan bahawa semua agama benar, semua agama ni menuju ke syurga. Siapa yang baik je, tak kira lah agama mana-mana pun akan masuk syurga. Ini agama atau pahaman sesat yang sedang berkembang dalam masyarakat moden pada hari ini. Kalau dulu kita boleh dapati dalam ajaran Bahai, mereka menganggap bahawa semua agama ini adalah sama. Yang terakhir dalam aspek akidah ialah menolak alam ghaib seperti ruh, malaikat dan jin. Mereka beranggapan alam ini kekal. Ajaran Bahai menganggap bahawa alam ini kekal. Bila alam ini kekal, maknanya tidak ada alam akhirat, tidak ada syurga dan tidak ada neraka. Seterusnya dalam aspek ibadah. Dalam aspek ibadah, kita dapat tengok orang yang berkecimpung ataupun terpengaruh dengan ajaran sesat ini, mereka menolak kewajipan ibadat fardu. Mereka tolak solat contohnya. Mereka mengatakan orang yang solat ini itu amalan kulit sahaja. Orang yang sentiasa ingat Allah, maka tak perlu nak solat. Solat itu tujuannya nak mengingati Allah. Kalau kita dah sentiasa ingat Allah, maka kita tak perlu lagi solat. Ini bentuk bagaimana penyelewengan dari sudut akidah yang berlaku kepada mereka. Yang kedua, beribadat dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Sudah Ustaz katakan tadi, zikir itu ingat Allah, maka bila dah ingat, maka tak perlu lagi menunaikan solat dan ibadat-ibadat yang lain. Ini dakwaan mereka semata-mata. Yang ketiga, menunaikan ibadat haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah dan Madinah. Mekah Al-Mukarramah. Madinah tak lihat. Haji ni hanya di Mekah, tapi orang pergi Madinah untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara mereka yang buat Kaabah mereka sendiri, ada mengisytiharkan bumi mereka. Contohnya Qadiani mengisytiharkan bumi Qadian adalah bumi yang suci, tempat orang pergi menunaikan ibadat haji di sana. Yang keempat, aspek ibadat mereka menghalalkan penzinaan atas nama nikah. Sebenarnya bukan nikah, mereka buat sedikit upacara dan mereka kedakwa itu sebagai suatu bentuk pernikahan, dan kebiasaan mereka ini berkahwin lebih daripada satu ataupun lebih daripada 4 orang. Boleh berkahwin, guru-guru mereka boleh berkahwin sampai 10-20 orang hanya dengan satu akad perjanjian ataupun dengan perisytiharan yang dibuat oleh guru mereka dan sebagainya. Cara yang tidak diajar dalam agama Islam. Aspek yang terakhir adalah aspek akhlak, iaitu akhlak mereka memang merupakan akhlak yang buruk. Mereka mengejek, merendah-rendah dan mempersendakan sahabat Nabi SAW. Di antara ajaran Syiah yang melampau, mereka tidak menerima sahabat-sahabat Nabi melainkan Sayyidina Ali sahaja. Jadi mereka memperkecilkan, mereka mengkafirkan, mereka menghina sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang kedua, dari sebuah aspek akhlak, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulan mereka yang benar. Mereka tidak menerima langsung ajaran lain. Mereka tidak meraih khilaf. Kita dalam agama Islam ini, dalam perkara-perkara yang berbentuk mazhab, kita ada khilaf. Tapi khilaf kita itu dapat kita murnikan dengan penerimaan di antara satu sama lain. Kenapa yang khilaf itu adalah perkara-perkara cabang atau ranting-ranting sahaja. Manakala pada perkara asas, kita semua bersepakat menerima Allah SWT sebagai Tuhan, Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Yang terakhir dalam aspek akhlak ialah memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah. Sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang dibuat oleh Rasulullah, mereka perkecilkan. Mereka bangga dengan amalan-amalan mereka.
mereka memperkecilkan, sebagaimana Ustaz sebutkan ni, solat tu amalan kulit je. Orang yang baru belajar solat ni, orang yang dah pun yakin, mereka ada amalan-amalan tersendiri. Zikir-zikir khusus yang mereka buat itu adalah merupakan perkara yang mereka agung-agungkan, sedangkan ianya tidak terdapat dalam mana-mana ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi Ustaz rasa untuk penerangan berkaitan dengan tajuk hindari ajaran sesat, cukup sekadar tu, kerana bahagian yang seterusnya, kesan dan juga cara menjauhi ajaran sesat itu boleh kamu baca, kerana ia tidak memerlukan kepada penerangan yang panjang lebar. Kamu baca sahaja dan kamu akan faham bagaimana apakah kesan yang akan berlaku jika seorang itu melakukan ajaran-ajaran sesat. Sebagai contohnya, ia merosakkan akidah, merosakkan akhlak apa semua sekali. Cara menjauhinya pula, kena ada ilmu, bersahabat dengan orang yang baik, beramal. Beramal itu memastikan amalan itu memang daripada Allah dan Rasul. Jangan ambil yang pelik-pelik. Kajian pula kena ambil daripada kajian-kajian yang betul, yang diyakini, yang diterima. Seterusnya, akhirnya kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT memberikan kepada kita kecekalan hati, ketabahan hati untuk kita kekal berada dalam agama Allah. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang boleh membalik-balikkan hati, kekalkan hati kami di atas agamamu, ya Allah. Dan akhirnya kalau kita ada buat kesilapan, kita mohon, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu, bertaubat di atas segala dosa yang kita lakukan. Jadi Ustaz sudahi dulu. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.